Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda pada hari ini bersama saya di dalam rancangan Bedah Buku Online, di mana rancangan ini akan mengupas buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis jemputan di bawah Urusdia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan. Sebelum kita pergi kepada kupasan buku-buku satu demi persatu, saya kenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Puan Sujatawi. Nama sebenar beliau ialah Wee Sok Yam. Puan Sujatawi, Assalamualaikum. Selamat datang. Ya, terima kasih. Beliau merupakan ahli Persatuan Penulis Kelantan. Telah menghasilkan ratusan sajak, puluhan puisi, pelbagai genre dan penulisan makalah. Puan Sujatawi, anda penulis anak kelahiran negeri Kelantan. Boleh, sudah tentu pembaca di luar sana ingin mengetahui peribadi Puan. Boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang Puan? Silakan. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Urusdia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan kerana menjemput saya datang ke sini untuk mengulas buku. Saya bernama Wee Sok Yam, nama pena saya Sujatawi. Saya berasal daripada Kampung Jelawat, Bacok, Kelantan dan sekarang sedang bermastautin di Kampung Kulim, Wakaf Baru. Saya mula menulis pada pertengahan tahun 2017 dan aktif sehingga sekarang. Okey, terima kasih Puan. Baiklah, kita pergi ke apa yang ditunggu-tunggu adalah untuk kita mengupas buku-buku yang ditulis oleh Puan Sujatawi. Antara buku-buku yang telah ditulis oleh beliau adalah kumpulan puisi Terima Kasih Tuhan Memerdekakan Negaraku, Soneta Langit Palestin, Tabu Pantang Larang, kumpulan syair Legenda Ikan, seterusnya kumpulan syair Asmara Loka, Petua dari Meja Penulis, kumpulan sajak Adiwangsa. Baiklah. Baiklah Puan Sujatawi, buku antologi Terima Kasih Tuhan Memerdekakan Negaraku, buku ini agak popular dan saya yakin ramai penulis-penulis yang turut menyertai di dalam buku ini. Boleh Puan ceritakan sedikit penulis-penulis lain yang terlibat dan juga bagaimana penglibatan Puan secara langsung dalam menjayakan buku ini? Okey, terima kasih. Pengumuman tentang adanya sayembara dihebahkan secara meluas melalui Facebook, grup WhatsApp penulis serta lain-lain media elektronik. Apabila pengumuman tentang sayembara ini diumumkan, kami selaku penulis beramai-ramai menghantar karya kepada Nusa Resources dan ED. Penerbitnya ialah ED. Mengikut tarikh yang ditetapkan. Apabila dalam tempoh 2 bulan tarikh ditamatkan dan apabila keluar pengumuman tentang peserta-peserta yang berjaya dalam sayembara ini, buku ini secara langsung telah dibukukan, diantologikan dan mendapat sambutan yang sangat hebat, iaitu ini adalah kerana semua penulis mempunyai rasa kasih sayang, cinta, bersyukur kepada Tuhan kerana telah memerdekakan negara kita. Sayembara menulis puisi merdeka dan perpaduan 2019 ini mempunyai 110 karya yang melepasi peringkat awal dan akhir saringan. Dimuatkan juga karya sastrawan negara seperti Datuk Seri Dr. A. Samad Said
Datuk Seri Dr. Ahmad Kamal Abdullah, YB Datuk Salahuddin Ayub dan lain-lain. Buku ini setebal 131 muka surat dan mempunyai sebanyak 130 karya. Berapa orang penulis ya Puan? Penulis yang terlibat ialah 131 orang dari seluruh Malaysia. Oh ya. Okay. Antara penulis-penulisnya yang boleh Puan sebut yang tersohor lah, yang terkenal. Penulis-penulis yang tersohor ialah peserta yang mendapat tempat pertama di dalam sayembara ini ialah Nazim Muhammad Subari, Muhammad Nur Hamzah atau Ijamala MN, Nur Hana Ismail, Nur Azizah Abdul Aziz Fadilah dan lain-lain. Baiklah. Okey. Jika boleh Puan ceritakan kekuatan pada buku ini sendiri untuk menarik minat pembaca. Apa yang terkandung di dalam buku ini? Antaranya. Kekuatan. Buku ini mengandungi keluhan, cita rasa, hasrat, keinginan, doa dan berbagai-bagai lagi. Tambahan pula negara kita telah pun mencapai kemerdekaan dan agak susah untuk mengisi kemerdekaan itu. Banyak cabaran atau rintangan yang perlu dihadapi ya. Misalnya adanya wujudnya petualang yang cuba untuk merosakkan keharmonian negara dan bermacam-macam lagi. Jadi penulis-penulis menyampaikan hasrat mereka, keinginan mereka agar negara ini serta kemerdekaan ini dipelihara untuk selamanya. Terima kasih Puan Sujatawi untuk kupasan buku Terima Kasih Tuhan Memerdekakan Negaraku. Agak menarik saya kira. Seterusnya kita pergi kepada buku yang kedua. Saya tertarik dengan buku Soneta Langit Palestin ini. Seperti yang kita tahu, rakyat di negara Palestin tersebut merupakan hampir keseluruhan beragama Islam dan Puan sendiri merupakan berlainan agama. Mungkin di sini saya lihat wujud nilai-nilai murni di dalam buku ini. Mungkin boleh Puan ceritakan apa mesej yang ingin disampaikan dalam buku ini? Di dalam buku ini, penulis menyuarakan rasa hati dari pengamatan kehidupan yang ditanggung oleh warga Palestin saban tahun di dada media massa, media cetak maupun elektronik. Berita-berita tentang keperitan hidup yang dilalui dalam pertembungan antara batu dengan peluru amat menyayatkan hati. Keperitan hidup masyarakat Palestin menjadi perhatian dunia dan penulis-penulis masih merasa kecewa dengan pengiktirafan pada pihak penceroboh. Maksudnya ialah tidak ada sebarang inisiatif yang dijalankan untuk menghalang penceroboh yang menodai daerah Palestin. Jadi kami selaku penulis menyuarakan hasrat hati agar nasib mereka dibela dengan sewajarnya. Ya. Setiap penulis menyumbangkan 3 soneta. Buku ini adalah berbentuk soneta. Soneta ni ialah maksud dia ialah berbentuk kuatrin. Kuatrin ni dia hampir sama dengan pantun, iaitu dia mempunyai rima A B A B. Dan di barisan terakhir dia ada dipanggil couplet. Couplet ini ialah 2 baris rima yang sama, iaitu A A. Ini cuba lihat.
Soneta. Soneta adalah satu bentuk tulisan yang kesusastraan yang muncul sejak pertengahan abad ke-13 di kota Firenze, Itali. Soneta digemari oleh pujangga baru, hampir menyerupai pantun. Okay, baiklah Puan. Baiklah Puan, Menang Sorak Kampung Tergadai sangat sinonim dengan buku legenda ikan ini. Syair legenda ikan, maafkan saya. Baiklah, saya dapati buku ini ada kaitannya dengan Pak Kaduk. Boleh Puan ceritakan sedikit mengenai sinopsis buku syair legenda ikan ini? Terima kasih. Syair legenda ikan tapah yang saya tulis ini mengisahkan tentang Pak Kaduk. Pak Kaduk adalah seorang kerabat diraja yang berasal daripada Siak, Sumatera. Pak Kaduk mengembara ke Perak dan kemudian berkahwin dengan seorang wanita di Lambu, Perak. Pada suatu hari, ada seekor ular menggonggong sebiji telur. Kemudian ular itu berhenti di hadapan rumah Pak Kaduk dan meletakkan telur itu di situ. Pak Kaduk mengambil telur itu kemudian diberi kepada ayamnya untuk mengeram. Apabila anak ayam itu menetas, diberi nama Sibiring Kunani. Kemudian Pak Kaduk mula menyabung ayam dan dia selalu menang. Sibiring Kunani adalah seekor ayam yang sangat hebat. Berita kemenangan Pak Kaduk dan kehebatan ayam itu telah sampai kepada raja. Kemudian raja meminta orangnya untuk datang mengajak Pak Kaduk bersabung ayam dengan syarat Pak Kaduk perlu menukar ayamnya kepada ayam raja yang bernama Si Jalak. Pak Kaduk setuju. Maka pada hari persabungan itu, ayam Pak Kaduk yang sebenar itu telah menang. Tetapi Pak Kaduk terlupa yang dia telah menukar ayamnya kepada ayam raja. Kerana itulah Pak Kaduk bersorak dan kita selalu mendengar perkataan menang sorak kampung tergadai. Apabila menang, raja datang untuk menuntut haknya, iaitu kampung halaman, isteri, anak, kaum kerabat semua yang berada di rumah itu. Kemudian Pak Kaduk melarikan diri ke sebuah pulau dalam keadaan yang sangat sedih, termenung, kecewa dan bermacam-macam perasaan lagi. Ada seekor kucing yang tidak diambil oleh raja sebab masa raja datang itu, kucing itu keluar pergi berjalan-jalan. Jadi hanya itu satu-satunya yang tinggal untuk Pak Kaduk. Pada suatu hari, kucing itu telah meminta ataupun mengusik-ngusik kaki Pak Kaduk, menguis-nguis kaki Pak Kaduk dan menyebabkan Pak Kaduk agak kehairanan apa yang ingin diberitahu oleh kucingnya. Lalu Pak Kaduk pun mengikut kucing itu ke tebing sungai. Pak Kaduk terkejut apabila melihat seekor ikan tapah yang besar berada di tebing sungai terkapar-kapar. Jadi Pak Kaduk terfikir apa yang perlu dia buat untuk ikan itu. Dengan ikan itu, tiba-tiba Pak Kaduk terdengar seekor burung kakak tua di atas pokok yang mengeluarkan bunyi belah, belah, belah. Kemudian Pak Kaduk berlari ke rumahnya, ke Bangsal lah, Bangsal. Dia tinggal di Bangsal dan mengambil mata tuai yang dibuat untuk mengetam padi. Pak Kaduk belah perut ikan tapah itu dan Pak Kaduk sangat terkejut apabila keluar emas berbongkah-bongkah dari perut ikan tapah itu. Kemudian Pak Kaduk menjahit perut ikan tapah itu dengan tali yang diambil daripada batang pisang. Kemudian
Pak Kadok melepaskan kembali ikan tapah itu ke dalam sungai sambil dia bersumpah, mulai hari ini aku, kaum kerabatku tidak akan lagi memakan ikan tapah. Jika aku berbuat demikian, maknanya aku akan mendapat musibah yang tidak akan dapat diubati lagi. Selepas dari hari itu, ramai kaum kerabat Pak Kadok yang tidak menyedari mereka memakan ikan tapah dan mereka terpaksa berubat, pergi ke klinik, tidak dapat diubati. Doktor pun hairan, kenapa macam ini boleh jadi macam ini. 4-5 tahun pun masih sakit, gatal-gatal seluruh tubuh sakit, sendi tulang. Kemudian pesakit pergi berjumpa dukun, dan bila ditanya-tanya, rupa-rupanya mereka ini adalah kaum kerabat Pak Kadok. Jadi untuk menyembuhkan kesakitan itu, mereka terpaksa pergi ke Lambung Kanan untuk mengambil air penawar yang sampai hari ini pun masih disimpan di dalam satu bekas, dan air penawar itu akan disimpan di dalam botol-botol mineral. Jadi sesiapa yang datang boleh ambil sehingga hari ini. Jadi maknanya cerita ini bukan sekadar mitos, ia adalah satu kisah benar yang saya temui sejak saya menulis buku ini. Sebelum ini saya sendiri pun tidak menyangka bahawa kisah ini adalah kisah benar. Dan melalui Facebook, apabila saya ceritakan tentang buku ini, memang ramai kaum kerabat Pak Kadok yang memberitahu saya sendiri bahawa mereka tidak dapat makan ikan tapah. Jadi sekarang kita sudah faham bahawa sumpah Pak Kadok masih kekal sehingga hari ini. Ya, menarik sekali Puan. Saya pun bila baca tertanya-tanya juga sama ada kisah ini kisah benar ataupun dongeng. Kisah benar. Ternyata kisah ini merupakan kisah benar. Kisah benar. Ramai yang tidak tahu tentang hal ini, ya. Amat menarik untuk pembaca-pembaca di luar sana yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai cerita Pak Kadok. Bermacam-macam kisah legenda ikan lagi, kisah ikan patin, kisah ikan puyuh, ikan duyung, dan berbagai-bagai kisah tentang ikan. Kisah Pak Kadok ini mengenai ikan tapah. Okay. Terima kasih Puan. Ya, terima kasih. Daripada kisah benar Pak Kadok bercampur dongeng tadi, kita beralih pula kepada buku petanda. Boleh Puan terangkan kepada saya sejauh mana kepercayaan di dalam buku petanda itu ini sendiri? Buku petanda ini adalah mengenai budaya dan gaya hidup sosial masyarakat tempatan yang bertumpu kepada petanda. Ia sering dikaitkan dalam bentuk kepercayaan atau pengamatan sesuatu kejadian masa lampau. Buku ini menghimpunkan kepercayaan masyarakat Melayu, juga kaum-kaum lain di Malaysia. Contohnya ialah kaum Cina, kaum India dan lain-lain. Buku ini dibuat semata-mata untuk menjadi rujukan ilmiah dan direkodkan tentang kewujudan kepercayaan ini di dalam sebuah kumpulan. Buku ini mengulas permasalahan apakah ianya satu kebenaran ataupun hanya kebetulan. Contoh saya katakan di sini ialah petanda, misalnya ikan naik ke pantai. Apa tanda ikan naik ke pantai? Di dalam buku ini ada menceritakan tentang akan berlaku tsunami ataupun gempa bumi atau bermacam-macam lagi. Dan contoh yang lain ialah sekiranya kita berjumpa dengan
gonggok, ulat gonggok di perjalanan. Jadi apa petanda? Di antaranya juga ialah sekiranya terjadinya gerhana bulan ataupun matahari. Apa petanda dia? Jadi masing-masing ada petanda, tetapi petanda ini terpulang kepada individu masing-masing sama ada mahu percaya ataupun tidak. Terpulang kepada individu, ya. Baiklah Puan. Saya kira rupanya masyarakat Cina pun ada kepercayaan mereka masing-masing terhadap petanda. Bukan sahaja kita, masyarakat Melayu, tetapi masyarakat Cina juga ada. Baiklah Puan, buku petua dari meja penulis semestinya berlainan dengan petanda. Pada pengetahuan saya, petua ini perkara yang kita guna pakai di dalam kehidupan untuk kebaikan. Boleh Puan terangkan sikit mengenai sinopsis petua dari meja penulis ataupun terangkan juga petua-petua yang ada dalam buku ini. Baiklah, terima kasih. Maksud petua ialah sebagai nasihat, petunjuk, panduan berguna yang biasanya diperturunkan dari orang tua yang berpengalaman tentang cara melaksana atau mencapai sesuatu dengan lebih berkesan. Petua adalah satu kaedah, amalan atau perbuatan bertujuan memberi faedah kepada pengamal. Disebarkan melalui mulut ke mulut dan sekarang kami telah cuba untuk membukukannya sebagai menjadi bahan rujukan kepada generasi akan datang. Contoh-contoh petua yang terdapat di dalam buku ini ialah bagaimana untuk mengatasi masalah cekam kuku, ya. Cekam kuku adalah dalam bahasa Kelantan dipanggil sebaye, kan? Cekam kuku. Bagaimana cara untuk mengubati penyakit sekam kuku? Contohnya, ya, bagaimana untuk menghindari semut yang berkeliaran di dalam rumah kita, ya, walaupun kita sudah bersihkan sehabis-habis bersih, namun masih ada lagi semut-semut yang berkeliaran. Jadi bagaimana cara untuk mengelakkan daripada semut ini menghurung kawasan tempat-tempat di dalam rumah kita? Contoh yang lain ialah bagaimana untuk mengatasi masalah penyakit kayap. Misalnya buku ini sesuai untuk orang-orang yang tidak suka pergi ke hospital atau sebagainya. Jadi dia mahu mencuba kaedah-kaedah yang lebih mudah, yang lebih sesuai, yang lebih biasalah tradisional. secara tradisional, kan. Kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan panau, ya. Semuanya ada di dalam ini. Seramai 36 penulis bergandengan memberikan 3 petua masing-masing di dalam buku setebal 118 muka surat. Okay. Maknanya setiap penulis menyumbangkan 3 petua di dalam buku ini. Penulis datang dari serata Malaysia, jadi juga pelbagai kaum. Jadi banyak petua-petua yang kita tidak pernah dengar dan kita tidak pernah tahu. Apa antara 3 sumbangan petua yang Puan sumbangkan di dalam antologi ini? Ya, terima kasih. Petua pertama saya sumbangkan ialah bagaimana cara untuk mengatasi masalah kebersihan lantai. Jadi di sini saya memberi satu petua untuk mencipta cecair yang boleh digunakan untuk mencuci lantai. Misalnya kulit nenas, limau, bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi, ya, kulit-kulit buah-buahan, ya. Kita campurkan 1 kilo gula perang. Kita beli 1 kilo gula perang, kemudian kita masukkan ke dalam kulit-kulit buah-buahan tadi yang sudah
tidak diperlukan ya. Kemudian kita simpan dia di dalam satu bekas untuk selama lebih kurang 1 ataupun 2-3 bulan, dan kemudian kulit-kulit ini akan mereput dan ia akan menjadi satu cecair yang sangat bagus untuk digunakan sebagai pencuci lantai. Itu. Dia semua ni dicampur dengan air. Tak. Masukkan kulit-kulit macam kulit tembikai, kulit nenas ataupun kulit limau, buah limau kasturi. Masukkan semuanya, misalnya kalau ada tempayan, masukkan semuanya ke dalam itu. Kemudian letakkan 1 kilo gula merah ke dalam tempayan itu. Kemudian biarkan dia di situ, tutup. Dalam masa 2 atau 3 bulan, ia akan menjadi cecair yang sangat bagus untuk membersihkan sebarang permukaan, bukan hanya untuk mencuci lantai tetapi semua. Boleh. Sangat menarik ya. Sangat menarik sebab kira. ia tidak menggunakan bahan kimia dan ia tidak membahayakan kesihatan. Sangat menarik untuk pembaca di luar sana mempraktikkan apa yang disarankan untuk menangani masalah pembersihan lantai. Baiklah, okey. Baiklah puan, kita sudah tiba di penghujung rancangan. Ingin saya menjemput puan untuk mempromosikan buku-buku puan ataupun di mana boleh dapatkan buku-buku ni semua. Silakan puan. Semua buku-buku ini boleh didapati daripada saya sendiri. Kita tidak meletakkan buku-buku ini di kedai-kedai buku. Jadi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku ini boleh hubungi saya melalui Facebook saya, Sujatawi, dengan mesej kepada saya. Kemudian saya akan memberi jawapan. Terima kasih. Okey, baiklah. Sesiapa yang ingin membeli buku-buku yang ditulis oleh Puan Sujatawi ini bolehlah mendapatkan di Facebook beliau. Hubungi beliau di Facebook beliau, Sujatawi. Baiklah, Puan selaku penulis, apakah harapan Puan dalam bidang penulisan di Malaysia? Harapan saya ialah saya ingin mengorak langkah lebih jauh lagi, walaupun sekarang saya sudah dikenali sebagai penulis seluruh Nusantara, tetapi saya ingin memperluaskan lagi skop penulisan saya dan saya ingin mengharumkan nama negeri Kelantan, juga ingin memperkenalkan lebih ramai kawan-kawan dari kalangan Cina Peranakan Kelantan ataupun dikenali sebagai Cina Kampung. Baiklah, terima kasih Puan Sujatawi kerana sudi mengupas buku-buku yang ditulis oleh Puan pada hari ini. InsyaAllah saya harap pembaca di luar sana akan mendapatkan buku-buku ini untuk mengetahui, untuk baca dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.